dia sebenarnya, saya sendiri didatangi oleh kartel-kartel ni daripada dragon-dragon tertentu ini yang menawarkan nak datang, nak jumpa, nak berkenalan, nak bawa duit 500,000 dan nak bagi kereta Velfire sebuah. Ada satu lagi kartel tu datang kata, you nak apa je sebut. Jadi kita dalam masyarakat kita ini antara adalah kelemahan yang besar. Pasal kebanyakan masyarakat kita jumpa je tokeh belanja, tokeh karaoke, tokeh ni dia anytime dia nak je. Ya. Jadi kalau kita ambil itu, macam mana kita nak buat kerja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan eksklusif bersama Syaril. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada seorang tetamu istimewa. Kelibat dan wajah beliau sering kita lihat di dada-dada akhbar. Kalau ada isu-isu yang mencabar kedaulatan bangsa dan negara, inilah orang yang sering ke hadapan. Tetapi kita tak tahu siapa beliau yang sebenarnya di sebalik nama yang dipegangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya adalah Ketua Aktivis PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, atau lebih dikenali sebagai Tok Ki, nama betulnya Datuk Nazim Johan lah. Tuan-tuan, kenapa saya memilih Tok Ki malam ni? Kerana berpuluh tahun beliau menghambakan dirinya dalam kerja-kerja kemasyarakatan ini. So saya rasa kita perlu ada kredit dan kita nak dengar. Bukan mudah tuan-tuan nak menyelesaikan masalah orang kan, yang pelbagai 1001 warna, tetapi someone have to do it, dan itulah dia. Datuk Nazim salah seorang dia punya. Baik Tok, kita selalu dengar nama PPIM, kita selalu dengar nama Tok Ki, kita selalu dengar nama Datuk Nazim Johan. Siapakah Nazim Johan yang sebenarnya? Silakan Tok. Itu jadi soalan sebenarnya. Pertama kali baru kata. Dan saya tak ada apa sekitar orang biasa, orang kebanyakan di luar sana yang prihatin terhadap apa yang berlaku di kalangan kita, yang kita kadang-kadang tak mampu nak buat apa-apa. Jadi kalau in short ni, kita boleh cakap lah apa yang kita duk buat hari-hari ni, PPIM dan saya ni adalah lebih kepada memadam api. Memadam api. Okey. Api ke sana pergi padam, api ke sana pergi padam. Okey. Lepas tu balik api sini pula. Jadi itu kerja kita. Tapi mungkin sedikit pengaruh daripada orang tua saya yang di zaman dia itu amat strict. Jadi kita mungkin belajar daripada dia. Dia strict dia sebabkan dia punya lurus dia tu, dia dengan menteri besar pun boleh ada misunderstanding pasal dia tak nak ikut arahan yang tak betul, dia tak nak ikut contohnya lah. Jadi dengan Jepun pun zaman dia dulu boleh berlawan gasak dengan Jepun pun memang patut kena pancung lah pun. Jadi mungkin training yang kita dapat adalah daripada apa yang kita nampak. Maknanya dia tidak ada masa nak pergi duduk dengan orang-orang besar ke yang nak mengambil kredit. Dia tak pandai. Mungkin pada saya mungkin tak pandai juga. Kalau tidak, dia dah tentu dia jadi ketua setiausaha kerajaan negeri masa di situ. Tapi sebabkan dia tak pandai ambil peluang, maknanya tak adalah, dia setakat biasa pegawai yang naik pangkat yang ketua jawatan, tapi maknanya dia miss chance dia. Jadi yang saya lebih nampak ini adalah usaha dia untuk membela kebenaran. Siapa bapa Datuk? Ada, dia pegawai biasa, orang biasa di kerajaan di Terengganu. Datuk orang Terengganu? Tidak. Tapi dia berkhidmat lama. Terengganu. Jadi dia di zaman-zaman perjuangan dulu lah, kawan-kawan dia macam cerita dia. Jadi kita begitu terpengaruh dengan environment kita yang menyebabkan saya rasa kita kena buat sesuatu. Jadi itulah bermula cerita. Jadi dalam apa ni yang kita telah buat, yang daripada perniagaan, daripada benda-benda yang kita buat, saya nampak
kita perlu menghulurkan bantuan kepada mereka yang perlu. Kadang-kadang yang layak pun tak dapat. Ataupun ditipu siang-siang begitu saja. Jadi itu yang menyebabkan kita berminat. Saya dulu masa muda-muda itulah macam-macam lah, meniaga lah, melalui macam-macam lah. Saya ingat lapangan Terminal 2 Subang. Subang. Itu saya yang ratakan dia punya landasan apa benda zaman dulu, zaman berniaga dulu. Oh ya ke? Dia adalah nampak jejak tu ada. Ada pengalaman lah. Jadi buat macam-macam. Tapi akhirnya bila kita tengok cabaran kepada pengguna ini amat dahsyat sekali. Jadi itulah yang sebab saya kata kita kena buat sesuatu untuk kita membela hak dan kebenaran yang amat tergugat hari ini. Daripada 20 tahun lepas. Ya. Kenapa memilih platform PPIM? Sebenarnya platform ini kita 2-3-4 orang kita tubuhkan. Kerana kita melihat pengguna begitu diperguna. Kita ni pengguna dan kita rasa kita pengguna. Rupanya kita dipergunakan oleh bank, dipergunakan oleh syarikat-syarikat yang buat barang, yang digunakan oleh agensi segala benda. Ini sensitif ni. Ini sensitif. Dipergunakan oleh Along, dipergunakan sedikit segala-galanya. Jadi ini satu benda yang seolah-olah tidak ada pembelaan. Dan antara yang masa dulu yang saya ingat adalah itu berkaitan dengan barang-barang halal. Barang-barang halal ini merupakan cabaran paling besar saya. Dan kalau saya cakap ni, ramai orang yang marah. Tapi tak apa, kita cakap pasal nak biar orang marah. Macam ni. Kan kita tengok masalah kita banyak cabaran. Cukup banyak cabaran. Orang Melayu, masalah sosialnya luar biasa. Tapi kita ambil di satu perjalanan. Kat sini macam ni, tahun 60, tahun 70, tahun 80, ini perjalanan. Dalam kajian kita membuat konklusi. Masalah kita begitu dahsyat kerana kita terdedah dengan makanan yang tidak halal. Dia benda basic. Base asas, itu asas dia. Kalau kita curi duit atau ambil duit tak betul, ni saya pun kawan-kawan saya pun adalah dia cerita-ceritakan dia dapat duit ini, duit tak betul, ada yang duit judi benda. Kebanyakannya tidak dapat simpan duit. Memang tak ada simpan duit. Pendapatan atau rezeki yang diperolehi daripada keadaan yang tidak betul sukar untuk membawa family kepada keadaan yang diberkati. Ini cukup betul. Saya nak share ni pasal ramai yang mungkin tidak perasan. Banyakkan orang Melayu bekerja. Katakan dia bekerja pegawai kat mana-mana. Dia bekerja kat syarikat mana-mana. Biasanya kalau kita kerja 8 jam, kebanyakan manusia ini 2-3 jam dicuri. Ini yang paling terserlah. Dan Toki beranilah bercakap pasal kita lah tengok macam-macam. Contohnya, kita boleh cakap kebanyakan pegawai kita bawa lagi duit yang tak betul, bawa balik bagi anak-anak makan. Jadi kalau kita bagi rezeki yang tak betul, mungkin 3 jam sehari kita curi, mana nak datang berkat? Itu memang tak boleh lari. Pasal dulu saya tengok kawan-kawan saya yang tarik kereta, kalau tarik kereta upah banyak, tak jadi apa, duit tak tahu ke mana. Kerja yang saya cakap ada yang ambil nombor ekor, duit tak ada, semualah rumah terbakar. Dia nak kehidupan ini. Sebab tu kita kena betul balik kawan-kawan kita, biar kita dapat berkongsi dalam adakan wujud matlamat yang jelas. Matlamat kita ajar anak-anak kita cari keberkatan. Apa pun cari keberkatan, jangan tipu orang. Kalau tipu, kalau apa, tak jauh perginya. Percayalah. Jadi ini yang kita tengok ni, yang turun kualiti kurang, buat kerja tak betul, patut kerja sehari sampai setahun, 2. Jadi benda-benda ini perlu kita sedar supaya kita tidak terdedah dengan makanan yang haram. Makanan yang haram itu daripada duit yang haram tadi. Maknanya 3 jam duit haram sehari. Lepas tu kita pergi beli pula barang. Ayam tengok ayam cucuk lah, ayam lemas lah. Ayam tak mati lagi, buang dalam air, mati lemas. Dah satu lagi jadi 2. Satu rezeki haram, makanan yang haram.
yang importnya macam mana, yang lembunya sembelih betul ke tidak, yang kita tangkap. Maknanya kita tangkap lembu tu, dia masa dia bawa nak ke conveyor belt tu, dia tenggelam dalam darah contohnya, darah yang dia orang tak cuci, jadi mati lemas. Jadi ini yang kita khawatiri hari ini, dan banyak sumber-sumber makanan juga tidak daripada sumber yang elok. Jadi kita harap kita semua lihat kembali perjalanan kita, apa yang kita perlu buat bagi membetulkan keadaan. Nak taubat ke nak benda itu tak ada hal lah. Pasal Allah Maha Pengampun. So kita kena mulakan sesuatu hari ini. Dan satu lagi yang saya nak share juga, yang semua kita hadapi adalah kita terdedah dengan riba. Siapa yang tak terdedah dengan riba? Beli kereta, beli rumah, riba lah. Dan riba tu Allah dah bagi warning. Jika kita riba, kita berperang dengan Allah dan Rasul. Siapa yang nak menang? Jadi ini kita kena betulkan balik kita punya kedudukan, betul balik. Inilah dia yang kita nak buat. Maknanya nak betulkan. Maknanya ialah kita kerja memanglah 8 jam, tapi kadang-kadang tak penuh. Tapi janganlah bawa lari. Contohnya dalam 8 jam yang kita patut kerja, kita pergi sembahyang. Tak boleh. Pastinya itu tetap yang majikan punya. Gantilah. Tak ada masalah. Benda ni tak ada masalah. Jadi ini kita perlu sedarkan masyarakat kita supaya kita mempunyai arah tuju yang jelas dan kehidupan ini berkati. Macam mana asalnya penubuhan PPIM ni? Kalau asalnya pasal makanan tidak halal. Itu asalnya. Lepas tu barulah. Sekitar tahun bila tu? Ini sekitar tahun 90-an. Masa itu macam-macam, burger tak halal, sausage tak halal. Contohnya sausage yang import tak ada yang halal. Betul. Tiba-tiba ada pula yang dijual dan kita makan. Dan benda ini ialah kita bekerjasama dengan jabatan, kita boleh tengok ada kat sijil. Jadi benda-benda bermula dengan makanan. Lepas tu tak lama lepas tu dah kita 2-3 tahun kita dihujani oleh pengadu-pengadu yang bermasalah dengan alung. Itu yang mula alung pula tu. I see. Alung ni pun ya Allah ya Rabbi, dahsyatnya bukan main. Jadi kita melalui contohnya alung. Zaman tu memang jadi kita handle lah, alhamdulillah. Alung-alung tu dia boleh dengar cakap kita. Kita kata okey you ambil, katakan you pinjam 1,000, okey you ambil 1,100 cukup. Pasal kita ikut kira-kira yang macamnya dia orang ni yang berlesen, tapi dia orang tak berlesen pun. Jadi kita begitu. Lepas tu maknanya dia tidak boleh suka-suka charge. Jadi alhamdulillah dia orang dengar. Adalah kaedah-kaedahnya yang buat dia orang dengar. Lepas tu kita lalui zaman Gores dan Menang. Betul. Dahsyat punya tu. Tapi alhamdulillah kita ialah kita tarik telinga lah juga untuk mereka berhenti, dan alhamdulillah kita berjaya. Dan ini kerjaan, tahu saya ingat masa kita tutup diorang ni, kita ada buat briefing pada TPM masa tu, lebih kurang ingat 5 menteri yang hadir untuk mendengar briefing kita macam mana kita akhirnya dapat tutup Gores dan Menang. Lepas tu isu kartel lah, isu bank nipu lah. Bank ni pun aduh, tak tahu nak cerita lah. Ada yang memang berkaitan dengan penipuan. Ada yang seorang tu boleh bankrupt sampai 80 juta. Dia pegawai biasa je, gaji 2,000. Boleh. Jadi maksud saya, kita kena hati-hati. Kita ni banyak cabaran. Okey, kita tak ada anak-anak kita. Bila tiba masanya, bila benda ni terjadi, kita tak boleh nak reverse dah. Jadi kartel. Kartel ni pun dahsyat. Kita nak cakap pasal kartel itu dahsyat. Kita rehat dan kita akan kembali selepas ini.
Baik, kita kembali dengan Tok Ki ataupun Datuk Nazim Johan, iaitu Ketua Aktivis PPIM. Sebelum kita berehat tadi, Tok Ki ada bercerita tentang betapa ganasnya kartel. Apa yang dimaksudkan dengan keganasan kartel ni? Okey, kartel ni. Kalau in short pada saya, mereka telah berjaya menguasai sistem. Okey. Kebanyakan agensi bersama dengan kartel, suka tak suka. Okey. Ataupun berkawan dengan kartel, ataupun ada kira-kira dengan kartel. Jadi contohnya, macam mana? Pasal apa kita tak bela lembu sendiri? Rupanya bila kita tanya, oh dia kata laporannya bela lembu ni tak menguntungkan. Siapa yang buat polisi tu? Maknanya bukan kementerian pun. Orang-orang tertentu yang mengambil kesempatan daripada keuntungan. Jadi buat apa nak bela lembu? Okey. Dan bukan itu saja. Ayam lah, telur lah, tepung lah, Beras. minyak lah, segala-galanya. Jadi ini satu benda yang cukup menyedihkan. Cukup menyedihkan kerana akhirnya kita rugi. Contohnya hari inilah. Kita beli makan last year, makanan import 70 bilion. Kita untuk kesihatan lebih kurang dalam 5-60 bilion. Okey. Pasal kita tak ambil pasal kesihatan. Pasal apa belanja banyak sangat? Yelah, macam mana tak belanja banyak? Nak beli tilam, kerusi, peralatan, rawatan. Ya. Kalau ikut kita, lebih baik mengelak penyakit daripada mengubati penyakit. Ya, betul. Tapi di involvement kartel ni adalah beli alat ni untung ni, dia berbeza dengan pendapat kita. Dan kita pun bertanya kat kementerian, kenapa belanja untuk sihat, untuk kesedaran lebih kurang dalam 10 juta, 20 juta aja, tapi belanja untuk peralatan ni sampai bilion. Kenapa? Siapa yang dapat duit? Ni cerita duit ni. Jadi ada yang dapat commission, ada. Jadi benda-benda seperti ini memang berlaku pasal kita dah lama. Daripada kartel ini, daripada zaman-zaman dulu lagi ada beberapa syarikat besar ni yang menguasai kementerian pertahanan ke, untuk beli barang ke, Maggi Mee ke, whatever lah. Jadi diorang menguasai even dasar. Jadi sebab tu saya banyak kali cakap, biar nak buat, kena buat dasar baru, suruhlah universiti ni buat dasar baru kepada kementerian. Jangan ikut dasar-dasar lama yang pada saya boleh menjejaskan kemajuan negara. Pasal semuanya berkaitan dengan keuntungan. Tok, bila Datuk mempertikaikan benda-benda ini, sudah tentu hubungan tu dia akan jadi love and hate relationship lah between the government, kan? Dia hate love. So macam mana tu? Sebab sebagai orang yang menerajui NGO ni, Datuk pada masa yang sama Datuk perlukan juga sokongan daripada kerajaan. Pada masa yang sama Datuk kena critical. So Datuk tak boleh kompromi benda ni. Jadi macam mana Datuk mengendalikan bila jadi macam tu? Dia lebih kepada approach lah. Approach. Pasal saya ialah dulu ada kawan-kawan ketua polis negara. Pun kadang-kadang dia pun marah lah juga. Ya, betul. Tapi nak buat macam ni, kita pun ada kerja kita. Jadi kena pandai-pandai mendayung lah supaya benda ini tidak merosakkan, supaya benda ini dapat diteruskan dengan sebaik mungkin. Kita tidak mungkin dapat buat pembetulan untuk banyak. Mungkin kita punya penglibatan mengurangkan 10, 20%, 30%. Jadi ini yang kita berdaya untuk buat. Tapi kita juga lebih kepada macam mana kita nak bergerak moving forward kita. Maknanya kita lebih kepada, contohnya yang kesihatan tadi. Kena sihat lah. Kena sihat. Maknanya rakyat pun kena sihat. Ya, betul. Asas, dasar pun kena sihat. Kalau dasarnya makan ubat aja, bila nak sihatnya? Betul. Dasar dia kena makan yang sihat. Kalau asyik fast food je, jadi kita kena bercerita berkaitan dengan ini. Kalau nak makan tu agak-agak lah contohnya. Kalau nak sakit pun kenalah cuba cari jalan macam mana nak sihat. Memang banyak musuh-musuh kita, antaranya yang terbesar adalah syarikat-syarikat drug ni.
Pasal dia orang nak jual ubat je. Pharmaceutical lah. Pharmaceutical, nak kanser lah, benda-benda. Jadi pada dia ini merupakan satu peluang buat duit. Kalau kita ikut dia, habislah. Jadi dalam kehidupan tu kita telah ubah. Saya ingat masa saya kecil lagi, umur saya 17 tahun, saya ni suka sesama sangat. Sampai buat operate sinus. Okey. Tahun 80-an tu dah buat sinus, pasal tak berhenti sesama. Okey. Tapi bila kita ubah cara kehidupan, insya-Allah, pasal saya pun rasa dah alhamdulillah 20 tahun dah tak pergi ke hospital. Contohnya, maknanya kita jagalah, elaklah makan, janganlah makan banyak sangat. Contohnya kita kena mendidik para pengguna di luar sana, saudara kita, untuk mengubah cara hidup. Dia bila kita buat kerja-kerja begini, kita mempunyai ramai sahabat. Ya. Pada masa yang sama, dia akan create ramai juga seteru. Ya, betul. Di antara ramai sahabat dan ramai seteru ni, bagaimana Datuk mengimbangi benda tu, Tok? Yelah, kita okey. Saya rasa antara benda yang penting adalah cara komunikasi kita. Cara komunikasi. Cara komunikasi ini kalau kadang-kadang tidak perlu berdepan sangat. Kadang-kadang lebih kepada sindiran. Kadang-kadang di tempat yang sesuai. Jadi kita kena guna, dan untuk kita berkongsi, saya rasa orang Melayu mempunyai masalah komunikasi. Jadi ini berlaku dalam masyarakat kita, dan begitu juga maknanya kementerian, daripada ialah menteri-menteri, daripada KSU, semua itu adalah manusia. Jadi kita kurang pandai, kita kurang dilatih untuk menghormati, menghargai atau berterima kasih. Dia orang ni memang pandai. Tak sebut bulat mana kita makan. Kita kalau orang kita kalau makan, kau belanja lah. Ini masalah. Maknanya kita kena ubah. Apa salah kita belanja? Pasal kita percaya kita belanja, kita dapat rezeki lebih. Betul. Tapi kadang-kadang kita tidak terdedah ke arah itu. Tok, antara benda yang kita akan ingat lah, macam Datuk cakap tadi lah, macam mana all outnya PPIM dalam membenteras Alung dan juga Goris dah menang ni. Ya. Tonto. Benda-benda ni dah menjadi parah lah dalam masyarakat ni. Jadi bukan dia memerlukan satu komitmen peperang, dia perang, bukan setakat tegur lagi lah. Macam mana Datuk organize Tok punya team masa tu? Okey, saya nak ambil satu inilah, kita ada buat operasi Ops Bah dulu dengan Kementerian Wilayah. Saya ingat lebih 50 kali buat Ops. Itu apa tu? Ops Bah, benteras aktiviti haram. Ops Bah. Di KL ni memang kita pergi tempat urut lah, tempat judi lah, tempat segala-galanya lah. Jadi biasa kita pun tahu kan, bila ada operasinya kadang-kadang benda tu bocor. Betul. Tak ada apa, pergi dah tak ada pun, dia tinggal mi je atas dapur contohnya di situ. Jadi apa yang kita buat bila kita pergi dengan dengan Bandaraya punya tim ni, dengan Kementerian Wilayah dulu. Jadi kita sekali pergi tengok dah tak ada apa. Dia orang ada tonton, rupanya ceritanya dia orang ni tonton ni akan tunggu. Bila tengok kereta nak ke sana, bahagian ceras tutup. Tutup lah. Jadi dia orang memaklumkan. Lepas tu juga melibatkan lori APJ tu lah, tahan lori apa benda yang lori tak berjalan, duduk itu contohnya. Lepas tu custom. Dia orang ni cerita dia sampai level bila dia orang tangkap lori kontainer apa benda-benda ni, dia orang ada sedikit boleh bawa lari balik lori tu je. Bayangkan dahsyat tak dahsyat, hebat tak hebat dia orang. Ya. Dan ada sekali tu custom ikut nak barang seluduk lah, 5 custom ikut pasal tak bayar cukai benda. Betul, kat belakang rupa ada 20 lebih lagi tonton. Jadi custom tak berani buat apa ni ke depan. Saya silap yang kena bakar rumah, kereta kena bakar tu, yang kena tembak pun ada. Jadi benda ini mereka tak nak ambil risiko pun, dan saya silap bos berkawan. Jadi apa yang kita buat masa operasi next tu, bila kita tengok kita apa ini kita boleh handle. Jadi kita tengok kereta tonton ada 2 buah kat tepi, kita tunggu ni, dia tangkap dia. Kan susah pun tangkap.
bagi kat ADK tahan berapa 2 hari ke kata nak cek dadah. Jadi dia orang pun tak berani. Jadi tapi kita kena berani pasal kita tidak apa kita nak rugi. Pasal pegawai kerajaan dia ialah risau juga kena buang, kena pindah ke, kena macam-macam. Jadi ini adalah cabaran yang tuan pun faham sangat. Jadi kita kena ambil situasi itu dalam keadaan yang terbaik supaya kita tidak dijadikan mangsa, supaya kita tidak dipersalahkan pun. Ini pun involve juga pasal ada agensi yang cukup rapat relationshipnya dengan puak-puak tertentu. Dan dia orang ni pun duitnya bukan main-main. Ada yang contohnya yang judi ni, saya dimaklumkan collection terkini pun 30 juta satu hari. Habis siapa dia tak boleh beli. Jadi ini satu benda yang Tok, dari segi keselamatan diri Tok pula, kan bila kalaulah anggota penguatkuasa sendiri pun diancam, apatah lagi kita ni NGO ni, macam mana tu? Dia kena ambil keterbukaan. Pasal kita kena percaya dan yakin insya-Allah semua tu Allah dah tetapkan. Jadi kalau kita nak risau pun pasal kita pun semua akan mati. Kalau tak berani, boleh tak mati, mungkinlah kita boleh pilih tak payah beranilah. Tapi ini pun tak ada apa pasal kita pun dalam perjalanan. Ini merupakan perjalanan hidup kita. Kalau nak jadi, dia jadi. Kita ambil langkah yang keselamatan yang patut. Kalau tidak semua takut duduk kat rumah, dan memang kita ada diancam rumah nak bakar lah, nak buat macam-macam, tapi tak apalah, kita buat apa yang perlu. Kenapa memilih jalan itu? Pasal tak ada orang buat. Pasal benda ini benda yang amat boleh menggugatkan. Pasal biasanya kita bila kita ada kedudukan, ada kerja, ada makan, kita takut kita hilang kerja. Jadi kalau hilang kerja dah susah lah nak macam mana. Jadi kita dihantui oleh ketakutan. Bila kita dihantui oleh ketakutan, maka sukar kita nak berusaha. Buat nanti kan macam ni, kalau ini kan aku macam ni. Kalau jadi semuanya takut. Jadi kita ambil dasar asas dia kena adalah benar. Kita buat adalah benar. Kalau dah ditakdirkan kematian itu atau cedera itu benda biasa. Benda yang kita akan lalui. Bagaimana Datuk melihat gerakan consumerism ataupun NGO di Malaysia ni dalam ni? Adakah dia hebat ataupun bermusim ataupun macam mana? Tak, dia okey, tapi kebanyakannya lebih terlibat dalam penyelidikan, kajian. Tapi kita alhamdulillah kita turun padang. Kita turun padang, kita berdepan dengan orang tarik kereta ke, dengan orang ugut orang. Kita tak ada benda nak takut. Pasal kita berserah pada Allah. Itu pentinglah. Mana kita kena yakin pada akidah yang kita berserah. Kita buat yang terbaik, kita berserah. Jangan risau. Kalau tidak, mana nak tidur? Jadi benda ini memang berlaku, dan saya juga mengharapkan semua orang kita, tambah pegawai kerajaan, untuk balik kepada pegangan kita. Maknanya nombor satu, kita buat yang terbaik, kita berserah pada Allah, kita tidak bertipu orang, dan insya-Allah itu Allah janji dia akan melindungi kita. Baik, kita kembali dengan Tok Ki.
seorang aktivis masyarakat, ketua aktivis PPIM. Tok, dalam tempoh setengah jam yang lalu kita dah tengok macam mana bukan mudah untuk menjadi toki. Bukan mudah Dan untuk kita menjadi buat apa toki. yang mampu tuan, kita pun limitasinya. Apa limitasinya? Limitasi ni bila kita nak buat kerja tu kebanyakannya melibatkan orang yang takut. Dia sebenarnya, saya sendiri didatangi oleh kartel-kartel ni daripada dragon-dragon tertentu ini yang menawarkan nak datang, nak jumpa, nak berkenalan, nak bawa duit 500,000 dan nak bagi kereta Velfire sebuah. Ada satu lagi kartel tu datang kata, you nak apa je sebut. Jadi kita dalam masyarakat kita ini antara adalah kelemahan yang besar. Pasal kebanyakan masyarakat kita jumpa je tokeh belanja, tokeh karaoke, tokeh ni dia anytime, dia nak je. Jadi kalau kita ambil itu, macam mana kita nak buat kerja? Betul. Jadi itulah antara kelemahan-kelemahan yang kita kadang-kadang pegawai-pegawai kita pun terbabit juga. Pasal dari luar dia deal negotiation kan. Jadi ini sebab tu kita ada kekangan juga, maknanya nak ke depan tu nak mencari orang yang betul-betul yang mempunyai integriti. Tapi benda ini bukan benda mudah. Tapi perlu dilaksanakan. Kalau tidak, apa nak jadi pada kita? Pasal semuanya tanah reserve Melayu pun habis contohnya. Ya, tanah tak reserve Melayu pun habis. Tanah dipindah-pindah milik yang tak pasal-pasal pergi ke orang lain pun berlaku. Pinjaman yang tak ada pinjam pun ada. Terlalu banyak. Jadi kita ni cukup besar cabarannya. Makanan pun yang tidak halal, satu hal, tak sihat pun itu juga yang sakit. Jadi penyakit pun banyak. Bekalan makanan pun tak ada. Dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi inilah yang kita hadapi oleh masyarakat kita. Dan dalam masa terdekat ni macam-macam lagi cabaran. Jadi kita semua kena bertanggungjawab untuk menyedarkan keluarga kita. Dan kita kena menyedarkan keluarga kita. Contohnya saya nak share pembaziran makanan ini satu benda yang luar biasa. Di bulan puasa dan bulan raya, average 17,000 tan makanan setiap hari dibuang. Kenapa begitu? Pasal kita kadang-kadang anak-anak kita makan pun, membazir pun, kita biar je. Lama-lama dia besar-besar, dia pula jadi wakil rakyat, dia pun membazir juga. Jadi benda-benda ini kita kena betul-betul detail dengan apa yang kita nak buat supaya kita tidak membawa budaya yang tidak baik. Janji masa itu semua penting tu. Pasal nampak mudah, tapi janji masa ni cukup penting yang kita perlu pegang dan anak-anak kita perlu pegang. Bercakap pasal anak-anak ni Datuk, bagaimana Datuk melihat pelapis yang involved dalam aktiviti persatuan consumerism semua ni? Saya takut sebenarnya hari ini pengaruh yang paling kuat adalah pengaruh telefon. Yang macam-macam masuk. Yang kadang-kadang kita pun terikut-ikut. Jadi kita kena didik anak-anak. Kalau kita tengok kadang-kadang anak-anak ni, bapak nak suruh diam, bagi telefon. Daripada 2-3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang yang memberontak, mari kita tengok. Jadi mereka dididik oleh keadaan yang kita ajar. Jadi ini yang kita perlu bersungguh-sungguh bersama bawa perubahan ini. Pasal inilah budaya kita. Kalau kita biarkan benda ini terus berlaku, lama-lama kita pun tak dapat nak tengok keadaan yang kita senangi. Contohnya anak-anak hormat pada ibu bapa ke tidak? Marah, tak kisah. Jadi benda-benda ini kita perlu bersama. Pasal ini adalah masalah kita bersama. Kita tak boleh kata, oh tak, anak-anak aku tak apa. Tak, kita bukan pulau. Anak-anak kita pun akan terkesan dengan tidak dapat menantu yang macam tu. Jadi benda-benda seperti ini merupakan satu keadaan yang cukup mencabar kepada kita. Pada generasi yang bakal memimpin PPIM, bagaimana tu melihat? Ialah kita cuba didikkan. Maknanya jangan buat macam ni, jangan macam ni. Adalah kita ada etika kita yang kita nak orang kita amalkan. Dia mudah aja etika ini. Contohnya bersih, jangan menipu, mempunyai integriti, tepat masa, jangan bohong, benda-benda itu. Tapi bukan mudah. Tapi saya mengharapkan pihak kerajaan
ataupun syarikat juga, supaya melibatkan diri dalam proses pendidikan. Okey. Supaya kita mempunyai orang yang mempunyai nilai diri dan harga diri. Mana tidak mudah dijual beli. Kalau tidak, macam Tok Kim pun, kalau kita dah ambil duit Along, okey je lah, tak ada apa lah. Jadi ini perlu diubah. Dan ini perlu kesungguhan yang luar biasa yang hendak membela hak dan maruah kita. Pasal kita tak ada, bila kita terlibat dengan budaya-budaya yang tak elok ini, orang memandang rendah pada kita. Bangsa lain pandang rendah, orang Cina, orang India pandang rendah. Pasal kita tidak amalkan benda yang baik. Jadi kita pula kena lihat ini sebagai satu kedudukan dalam masyarakat. Kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk memperkasakan diri, kita akan dihina. Kalau dihina, apa artinya? Kaya pun tak ada guna. Jadi kita kena bawa perubahan ini supaya orang lain boleh menghormati kita atas keupayaan kita, atas kesungguhan kita, dan barulah kita boleh duduk bersama, sama tinggi sama rendah. Ya, betul. Kalau tidak, orang tak, alah ni orang Melayu, Dia pun sapu juga. dia pun ambil lebih lagi. Jadi ini perlu kesungguhan. Kita perlu sungguhan. Marilah kita buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Saya memohon kawan-kawan di luar sana, marilah kita buat. Boleh buat. Yakinlah. Yakin dengan kesungguhan kita. Kalau saya nak share sikit last ya. Saya nak share sikit. Kalau kita bersungguh, insya-Allah Allah tolong kita. Dan kalau tuan ingat peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini tentera Rom seramai 200,000 orang melawan dengan tentera Islam yang hanya 3,000. Dan tentera Rom yang kematian lebih kurang dalam 3,000 lebih, dan mereka surrender. Boleh aja. Pasal kita kena yakin dengan janji Allah. Allah kata, mintalah, nescaya Allah akan bantu, Allah akan makbulkan. Jadi kita minta, kita serah pada Allah lah. Tapi kenalah ada kesungguhan. Biarlah orang hormat pada kita ni. Orang nak hormat pada kita, nak tepat masa pun tak boleh, nak ada integriti pun tak boleh. Jadi mari kita ambil ini sebagai tanggungjawab kita untuk mengubah keadaan kita yang begitu terancam hari ini. Baik tuan-tuan, begitulah tadi 45 minit yang sangat menarik, sangat padu dan jitu. Kita bercakap tentang perjuangan Tok Ki atau Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPM. Bukan mudah perjuangan ini, tetapi someone has to do it, dan nampaknya Datuk terus istiqomah dalam perjuangan dia. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Terima kasih Datuk Nazim Johan kerana bersama kita. Sama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.